Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam bab 3 siri yang kedua, matematik pengguna insurans. Okey, so kita akan tengok, kali ini kita akan tengok pengiraan-pengiraan yang terlibat. Okey. Okey, so dalam siri yang kedua ini saya akan sentuh standard pelajaran. Yang pertama, mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Okey, so kita akan go through yang pertama. Saya terus kepada soalan contoh 1A. Jadual menunjukkan kadar premium tahunan per RM1000 nilai muka insurans hayat boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans dengan nilai muka sebanyak RM120,000. A. Hitung premium tahunan bagi Encik Samad yang berumur 28 tahun dan seorang perokok. Jadi dekat sini kita ada jadual kadar premium. Okey, jadual ni kita akan dapat daripada syarikat insurans tu lah. Okey, setiap insurans berbeza jadual kadar dia. So ini adalah jadual kadar premium tahunan secara asasnya. Okey, kalau awak tengok dia berbeza daripada segi umur jantina dan juga perokok ataupun bukan perokok. Okey, semakin tinggi umur, okey, semakin mahal ya. Dan apatah lagi kalau seorang itu perokok. So, bayaran premium dia adalah lebih mahal berbanding yang tidak merokok. Okey, so dalam kes ni Encik Samad adalah lelaki, okey, berumur 28 tahun dan seorang perokok. Okey, untuk mengira premium, kita ada satu rumus yang kita kena pegang, iaitu nilai muka polisi dibahagikan dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Okey, nilai muka polisi kita akan dapat daripada soalan. Okey, daripada atas ni kita tahu dia adalah 120,000. Per RMX tu juga kita dapat pada soalan, sebab kat atas sekali tu dia kata kadar premium tahunan per RMX 1000 nilai muka dan kadar darab dengan kadar premium. Okey, so jalan penyelesaiannya ialah premium bersamaan dengan RM120,000 bahagi dengan RM1000 darab dengan RM2.73. Mana saya dapat RM2.73 tu? Okey, RM2.73 tu adalah kadar premium yang kita lihat daripada jadual. Jadual tu kita tengok ini adalah kadar premium. So kita tentukanlah umur dia berapa, lelaki ke perempuan, perokok ataupun bukan perokok. So kita kena lihat. Okey. Kemudian bila awak dah masuk nilai, awak tekan kalkulator, awak akan dapat RM327.60. Jadi premium tahunan yang perlu dibayar oleh Encik Samad ialah RM327.60 setahun. Okey, so ini adalah rumus premium tahunan yang awak kena ingat dan kena faham macam mana nak guna jadual kadar premium. Okey, okey, seterusnya kita akan pergi kepada contoh 1B. Okey, masih situasi yang sama tetapi okey, hitung premium tahunan Puan Fatimah jika beliau berumur 30 tahun dan mengamalkan gaya hidup sihat. Maksudnya dia tidak merokok lah, dan ingin menambah polisi penyakit kritikal. Okey, so dia nak tambah polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans menawarkan polisi penyakit kritikal dengan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Dan kadar premium bagi setiap RM1000 ialah RM1.45 mengikut umur dan status kesihatan Puan Fatimah. Jadi kat sini awak kena kira dua perkara. Yang pertama, awak kena kira premium asas tahunan. Kedua, awak kena kira premium tambahan tahunan penyakit kritikal. Okey, so kita tengok
Premium asas tahunan dia, okey, RM120,000 bahagi dengan RM1,000 darab dengan RM1.23. Okey, RM1.23 ni kita dapat mana? Daripada jadual. Okey, yang saya bulat merah tu. Tengok jadual, tengok situasi umur dan jantina dan bukan perokok. Kemudian kita akan tambah dengan premium tambahan tahunan penyakit kritikal. Okey, kalau dalam kes ni, okey, premium adalah 30% daripada nilai muka asas. Maksudnya awak kena darabkan 30% dengan RM120,000 nilai muka polisi. Sebab dia kata kat atas 30% nilai muka asas. Jadi darablah. Okey, lepas tu dibahagi dengan RM1,000 seperti biasa. Kemudian darab dengan RM1.45. Okey, RM1.45 ni bukan tengok daripada jadual sebab jadual tu adalah kadar premium asas. Yang ini penyakit kritikal. So penyakit kritikal ni kita tengok dalam petikan soalan. Ada dinyatakan iaitu RM1.45. So bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat RM199.80. Jadi jumlah premium tahunan yang perlu dibayar Puan Fatimah ialah RM199.80. Okey, jelas kita kena kira berdasarkan situasi seseorang. Okey, sama ada dia nak asas sahaja ataupun ada tambahan-tambahan penyakit kritikal. Okey. Kemudian kita akan tengok pengiraan premium insurans motor. Yang tadi insurans hayat kan? Okey, so yang ini kita buat insurans motor pula. Okey. So yang ini juga ada jadual tarif motor. Okey, jadual ini adalah sumber daripada jadual tarif motor 2015 yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dia berbeza daripada segi enjin dan juga tempat semenanjung dengan Sabah Sarawak tidak sama dan ada dua jenis polisi iaitu polisi komprehensif ataupun polisi pihak ketiga. Okey. So ini yang saya cakap tadi, tarikh motor adalah pengiraan insurans motor dikawal oleh undang-undang. Maksudnya syarikat insurans tak boleh letak nilai sesuka hatilah. Yang ini memang undang-undang dah tetapkan. Okey, dipengaruhi oleh jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis perlindungan dan jumlah perlindungan. Okey, kita terus tengok contoh yang kedua. Encik Bala yang menetap di Kedah ingin membeli insurans motor bagi keretanya. Berikut merupakan maklumat kenderaan yang ingin diinsurансkan. Okey, jumlah yang ingin diinsurансkan ialah 80,000. Umur kenderaan 5 tahun, kapasiti enjin 1600 cc dan NCD ialah 30%. Okey, NCD, apakah itu NCD? NCD ialah diskaun tanpa tuntutan. Diberikan jika tiada tuntutan terhadap insurans motor dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi. Maksudnya sini, pemegang polisi itu boleh mendapat diskaun. Okey, jika dia tak pernah buat tuntutan pada tahun sebelumnya. Jadi dia boleh dapat diskaun. So dalam kes ni diskaun yang diberikan adalah 30%. Okey, kita sambung. Hitung premium kasar bagi kereta Encik Bala bagi setiap polisi berikut. Okey, premium insurans motor terbahagi kepada 3 polisi yang utama iaitu polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan yang terakhir polisi pihak ketiga. Jadi kamu kena faham betul-betul ketiga-tiga polisi yang disebut tadi. Okey. Okey, untuk mengira premium asas polisi komprehensif, kita ada rumus yang juga telah ditetapkan iaitu bagi semenanjung Malaysia, kadar bagi RM1,000 pertama tambah RM26 bagi setiap RM1,000 ataupun sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Berbeza bagi Sabah Sarawak. Okey, kadar bagi RM1,000 yang pertama tambah dengan RM20.30 bagi setiap RM1,000 yang berikutnya. Okey, kalau kamu tengok ayat ni mesti tak faham lagi kan? Jadi kita terus kepada jalan penyelesaiannya. Okey, so ini adalah data daripada soalan tadi, umur kenderaan, kapasiti, NCD dan okey,
Encik Bala ingin menginsuransikan sebanyak RM80,000. Okey, so macam mana nak selesaikan? Yang pertama, polisi komprehensif. Okey, so dia dah ada rumus yang tetap. Kita kadar bagi 1,000 yang pertama. Dan ini adalah kadar tarif yang telah ditetapkan undang-undang. Okey, seterusnya 80,000 tu kamu kena bahagi kepada dua bahagian. Okey, yang pertama RM1,000. Lepas tu tambah dengan 79,000. Kenapa saya pecahkan? Sebabnya mengikut kepada rumus, kita kena buat kadar bagi 1,000 yang pertama tu, nilai dia kita tengok daripada jadual tarif motor. Sebab tu kena bahagi kena pecahkan dua. Mula-mula kita kira RM1,000 dulu. RM1,000 yang kita nak cover tu, berapa bayaran kita kena buat? Okey, so daripada jadual RM1,000 yang pertama, tu RM305.50. Macam mana saya pilih yang itu? Sebab kita tengok kapasiti enjin. Okey, dalam kes ni kapasiti enjin adalah 1,600. Jadi kita kena kita tak boleh ambil 1,400. 1,400 tu kurang daripada kapasiti enjin yang Encik Bala ni. Jadinya kita buat lebih sikit, iaitu 1,650. So polisi komprehensif adalah RM305.50. Okey, itu so kita tunjuk jadual lah yang pertama. Kemudian untuk 79,000 bakinya, macam mana kita nak kira? 79,000 bahagi 1,000 darab dengan RM26. Okey, RM26 ni kita tengok daripada rumus yang diberi, yang warna merah tu. Okey, so awak kira awak akan dapat RM2,054. Jadi jumlah polisi komprehensif atau premium kasar dia, premium asas dia adalah, premium asas dia adalah RM305.50 tambah RM2,054, awak akan dapat RM2,359.50. Kita belum habis lagi tahu. Okey, kita kena tolak dengan diskaun, iaitu NCD. Untuk dapat premium kasar, kita kena tolak. Premium asas kena tolak dengan NCD. Ingat tak tadi NCD adalah diskaun, jadi tolaklah. Okey, macam mana nak kira? Okey, NCD adalah 30% daripada premium asas. 30% dinyatakan di atas. Premium asas macam mana? Yang tadi yang kita dah kira. So 30% darab RM2,359.50, awak akan dapat RM707.85. Jadinya untuk premium kasar, premium asas akan tolak dengan NCD, so awak akan dapat jawapan RM1,651.65. So ini adalah jumlah yang Encik Bala kena bayar mengikut polisi komprehensif. Tetapi jumlah ini adalah tidak termasuk charge tambahan seperti commission agent, juga perkhidmatan, duty stamp dan lain-lain. Maksudnya Encik Bala mungkin bayar lebih daripada 1,600 ni, sebab nanti pihak insurans akan bagilah charge-charge lain yang awak kena bayar. Okey, seterusnya kita akan tengok polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, masih soalan yang sama, masih data yang sama, cuma polisi yang berbeza. Okey, ini polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, satu perkara yang awak kena ingat, kadar premium asas polisi ketiga kebakaran dan kecurian ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okey, maksudnya 75%, memang tetap. Jadi awak kena ingatlah. Okey, daripada soalan A tadi kita dapat nilai premium asas ialah RM2359.50. Okey, so macam mana nak kira? Saya lebih mudah buat jadual lah. Okey, yang pertama premium asas adalah 75% daripada RM2359.50. 75% ni memang ditetapkan kan, dan 2,359.50 tu adalah premium asas. Lepas tu bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat RM1,769.30. Okey, seperti biasa, lepas dah cari premium asas, awak kena tolak dengan NCD.
So NCD adalah 30%. So 30% kena darabkan dengan RM1,769.30. Kita kena darab daripada premium asas ya. Premium asas polisi pihak ketiga, bukan premium asas daripada soalan A tadi. Daripada premium asas polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, lepas tu awak akan dapat RM530.89. Jadi, jumlah premium kasar yang perlu dibayar Encik Bala bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah RM1,238.41. Juga diingatkan bahawa jumlah ini belum lagi masuk caj-caj tambahan oleh pihak insurans. Seterusnya kita akan kira polisi yang ketiga, iaitu polisi pihak ketiga. Masih data yang sama. Okey, untuk mengira premium kasar bagi kereta Encik Bala, polisi yang ketiga, pihak ketiga ialah premium kasar bersamaan dengan premium asas tolak dengan NCD. Okey, premium asas ni kita ambil daripada jadual tarif motor. Kita tengok kapasiti enjin berapa dan kita tengok polisi yang ketiga iaitu RM135. Okey, tolak dengan NCD. NCD ada 30% daripada RM135 ialah okey, bila awak dah tekan kalkulator, awak terus masuk je semua, awak akan dapat RM94.50. Juga perlu diingat jumlah premium kasar ini belum termasuk caj-caj tambahan. Selalunya ada caj lain lah, caj perkhidmatan, caj commission agent dan sebagainya. Seterusnya kita akan masuk objektif pembelajaran 3.13 iaitu murid boleh mengira jumlah pampasan dan jumlah kerugian pemegang polisi dengan mengambil kira faktor deductible dan co-insurance. Okey, terdapat beberapa perkara dalam kontrak insurans yang menyebabkan pemegang polisi tidak mendapat pampasan penuh daripada jumlah kerugian. Okey, kadang-kadang dalam insurans ni katakan awak kerugian kemalangan kereta, kos pembaikan kereta tu RM50,000. Kadang-kadang okey, mengikut kontrak tu insurans tak bayar penuh RM50,000, dia bayar setakat RM45,000 je. Kenapa? Inilah faktor deductible dengan co-insurance yang kita akan lihat. Okey, kita akan tengok yang pertama iaitu deductible. Okey, deductible adalah satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan pampasan. Peruntukan deductible terdapat dalam kebanyakan jenis insurans kecuali insurans hayat dan insurans liability diri. Okey, kebanyakan insurans ada deductible ni kecuali insurans hayat dan insurans liability diri. Okey, so ini jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Ini insurans yang akan tetapkanlah berapa. Okey. Okey, kita terus kepada contoh. Pada tahun 2015, Encik Hamid telah disahkan menghidapi barah dan telah membuat pembedahan bagi merawat penyakitnya. Perbelanjaan, pembedahan dan kos rawatan adalah sebanyak RM100,000. Pada tahun 2016, Encik Hamid telah mengalami kemalangan yang menyebabkan kecederaan pada kakinya. Kos merawat kakinya adalah sebanyak RM2,500. Okey, maksudnya Encik Hamid mengalami dua musibah lah pada tahun 2015 dan pada tahun 2016. Okey, jika Encik Hamid mempunyai polisi insurans perubatan dalam tempoh 2 tahun itu dengan nilai deductible RM5,000 setahun dan had tahunan bernilai RM120,000, nyatakan jumlah yang ditanggung oleh Encik Hamid dan jumlah bayaran yang dibayar oleh syarikat insurans bagi setiap rawatan. Okey. Okey, dan saya akan buat jadual lah macam ni sebab senang nak nampak kan. Okey, so tahun 2015 kerugiannya adalah RM100,000 iaitu kos pembedahan dan kos rawatan. Okey, kita tengok yang pertama, kita kena kenal pasti dulu. Boleh tak Encik Hamid ni buat tuntutan? Okey, macam mana nak tahu boleh ke tak boleh? Kita tengok nilai deductible dan kita tengok nilai kerugian. Okey, untuk kerugian RM100,000 boleh
membuat tuntutan pampasan kerana nilai kerugian melebihi nilai deductible. Maksudnya deductible 5,000 sahaja, tapi kerugian dia 100,000. Jadi dia layak menerima pampasan ataupun tuntutan. Okey, jadi berapa nilai pampasan yang diterima? Okey, RM 100,000 tolak 5,000 iaitu RM 95,000. Okey, so dalam kes ni pihak insurans tak akan bayar penuh. Okey, dia akan tolak dengan deductible iaitu 5,000. So jadinya pihak insurans menanggung 95,000. Jadi baki 5,000 ditanggung sendiri oleh Encik Hamid. Okey, jelas ya? Seterusnya, tahun 2016, kerugian yang ditanggung adalah 2,500. Kemudian kita banding semula dengan nilai deductible iaitu 5,000. Maksudnya kurang daripada 5,000. Boleh ke Encik Hamid terima tuntutan atau membuat tuntutan? Tidak boleh, kerana nilai kerugian kurang daripada nilai deductible. So maksudnya kalau kurang daripada 5,000, okey, Encik Hamid memang tak boleh buat tuntutan. Dia mesti lebih daripada 5,000. Jadi berapa pampasannya? Tiadalah pampasannya. Maksudnya Encik Hamid kena tanggung sendiri nilai RM 2,500. Okey. Jadi kita tengok pada soalan semula, dia nak tanya jumlah ditanggung oleh Encik Hamid dan jumlah bayaran insurans. Okey. So pampasan yang diterima adalah 95,000 dan nilai yang ditanggung sendiri adalah 7,500 dalam tempoh 2 tahun tersebut. Okey. So kamu kena ingat untuk deductible yang pertama, kena pasti dulu sama ada boleh buat tuntutan ataupun tidak boleh. Okey, pastikan untuk buat tuntutan kerugian dia kena lebih daripada deductible. Okey, lepas tu macam mana nak kira pampasan? Pampasan dia nilai kerugian tolak dengan nilai deductible. Okey, kemudian baru kita tahu berapa yang insurance cover dan berapa yang kena tanggung sendiri. Okey ya. Seterusnya kita tengok co-insurance. Co-insurance ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okey, berbeza daripada deductible. Deductible tu pemegang polisi bayar dahulu. Yang ini pula adalah co-insurance, perkongsian bersama kerugian. Macam mana dia berbeza? Okey, jom kita lihat. Okey, contoh yang keempat dalam kategori insurans harta. Okey, Puan Maya ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah tersebut ialah RM500,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsurансkan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM5,000. Okey, so yang pertama kita tengok apakah maksud nilai boleh insurans harta. Nilai boleh insurans harta ataupun dalam kes ni rumah adalah nilai sebenar aset ataupun penggantian aset atau nilai lain yang dinyatakan dalam fasal penilaian polisi insurans. Maksudnya harga semasa rumah Puan Maya ni adalah RM500,000. Seterusnya, ini adalah data-data yang diberi di dalam soalan, iaitu nilai boleh insurans RM500,000, peratusan co-insurans adalah 80% dan deductible adalah RM3,000. So kita lihat macam mana nak hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Maya. Okey, so penyelesaiannya adalah jumlah insurans yang harus dibeli bersamaan dengan peratusan co-insurans darab dengan nilai boleh insurans harta. So peratus yang telah ditetapkan adalah 80%. So 80% didarabkan dengan nilai boleh insurans harta iaitu RM500,000 akan dapat RM400,000. Jadi jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Maya ialah RM400,000. Okey. Ini adalah kes insurans harta. Okey, seterusnya kita lihat masih insurans harta tetapi kes yang berbeza.
Okey, B1, rumah Puan Maya telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM50,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Puan Maya jika dia menginsurансkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Maksudnya di sini, okey, Puan Maya membeli insurans dengan harga RM400,000. Macam seperti yang sudah kita kira dalam soalan A tadi, iaitu RM400,000. Okey, maksudnya dia beli harga insurans RM400,000. Lepas tu dia mengalami kerugian daripada kebakaran iaitu RM50,000. Okey. Jadi, berapakah bayaran pampasannya? Bersamaan dengan nilai kerugian tolak dengan deductible. Okey, so nilai kerugiannya adalah RM50,000. Kita akan tolak nilai deductible iaitu RM3,000. Jadi awak akan dapat RM47,000. So ini adalah bayaran pampasan yang diterima oleh Puan Maya. Maksudnya dia tak dapat penuh lah, walaupun dia rugi RM50,000, tapi pihak insurans hanya bayar RM47,000 sahaja. Setakat RM47,000 sahaja. Deductible RM3,000 tu adalah nilai yang perlu ditanggung sendiri oleh Puan Maya. Seterusnya kita akan lihat kes B2. Rumah Puan Maya telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM50,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Puan Maya jika dia menginsurансkan rumahnya dengan jumlah RM300,000. Seterusnya, hitung nilai penalti co-insurance. Jadi, ini adalah data yang diberi dalam soalan. Nilai boleh insurans daripada soalan yang awal tadi adalah RM500,000, peratusan co-insurance 80%, deductible RM3,000, dan daripada soalan A, jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Maya ialah RM400,000. Jadi, jom kita kira macam mana nak kira pampasan yang diterima. Okey, bayaran pampasan bersamaan dengan jumlah insurans yang telah dibeli dibahagikan dengan jumlah insurans harus beli darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Okey, dalam kes ni jumlah insurans yang dibeli oleh Puan Maya adalah RM300,000. Maksudnya kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli iaitu RM400,000. Okey. Jadi pampasannya ialah RM300,000 bahagi dengan RM400,000 darab dengan kerugian iaitu RM50,000 dan ditolakkan dengan deductible RM3,000. Okey, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan RM37,500 tolak RM3,000 iaitu RM34,500. Okey, seterusnya, disebabkan Puan Maya membeli insurans kurang daripada nilai harus yang dibeli, maka Puan Maya menanggung penalti co-insurance. Okey, so berapakah nilai penalti co-insurance? Okey, penalti bersamaan dengan jumlah kerugian ditolakkan dengan nilai yang kita kira daripada pampasan tadi. RM300,000 bagi RM400,000 darab dengan RM50,000 tu. Yang tu RM37,500. Okey, bila dah tolak, so penalti yang ditanggung oleh Puan Maya ialah RM12,500. Seterusnya, kita tengok co-insurans harta. Kes C, rumah Puan Maya telah mengalami kerugian menyeluruh. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Puan Maya jika dia menginsurансkan rumahnya dengan jumlah RM350,000. Okey, di sini awak kena highlightkan kerugian menyeluruh. Okey, so bila ada kerugian menyeluruh, pampasan yang akan diterima adalah jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. So, jumlah insurans yang telah dibeli adalah RM350,000 tolak dengan deductible iaitu RM3,000. Jadi, jumlah pampasan yang diterima oleh Puan Maya adalah RM347,000 jika Puan Maya mengalami kerugian menyeluruh.
Okey. Kita tengok co-insurance sebagai insurans harta. Okey. Encik Kumar, maafkan saya. Okey, insurans kesihatan. Okey. Encik Kumar mempunyai pelindungan insurans perubatan dengan had tahunan sebanyak RM150,000. Dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke dalam hospital selama beberapa hari. Kos perubatannya adalah RM22,000. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Kumar jika polisi insurans perubatannya mempunyai deductible sebanyak RM500 dan penyertaan peratusan co-insurance adalah 70/30. Apakah yang dimaksud dengan 70/30 itu? Okey, ini insurans perubatan ya. Tadi insurans harta, yang ini insurans perubatan. Okey, so kita keluarkan data-data yang ada. Okey, had tahunan insurans RM150,000, kos perubatan RM22,000, deductible RM500 dan co-insurance adalah 70/30. Jadi kita tengok dulu apakah maksud 70, apakah yang dimaksudkan dengan 30. 70 adalah kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans. Okey. 70% kos perubatan ditanggung oleh syarikat insurans, manakala 30% adalah kos yang ditanggung oleh pemegang polisi sendiri. Itu maksud co-insurance, perkongsian bersama kerugian. Maksudnya ada peratus yang perlu dibahagikan di antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, kos perubatan selepas deductible ialah RM22,000 tolak RM500. Okey, jadi bila awak dah kira, awak akan dapat kos perubatan selepas deductible ialah RM21,500. Apa-apa kes pun kita kena tolak deductible dahulu, jangan lupa. Kemudian baru kita kira ikut peratus. Okey, berapa yang ditanggung insurans? Kita tahu nilai peratus adalah 70%. Jadi 70% didarabkan dengan RM21,500. Jadi awak akan dapat bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans ialah RM15,050. Okey, jadi baki 30% ditanggung oleh Encik Kumar. Okey, 30% darab dengan RM21,500 ditambahkan dengan deductible. Okey, kenapa tambah deductible pula? Deductible ni memang nilai kos yang ditanggung oleh pemegang polisi, sebab tu kita tambah. Okey, jadi 30% darab 21,500 tambah dengan 500, awak akan dapat RM6,950. Okey, so awak kena ingat kalau co-insurance tu berapa persen yang ditanggung oleh syarikat insurans, berapa persen yang ditanggung oleh pemegang polisi. Seterusnya, okey, kita tengok perbezaan antara deductible dengan co-insurance. Deductible adalah jumlah yang perlu dibayar dahulu oleh pemegang polisi tanpa mengira kos manfaat yang layak. Maksudnya deductible-nya kita bayar dahulu. Berbeza dengan co-insurance. Co-insurance tu adalah peratusan tertentu daripada kerugian. Itu maksudnya co maksudnya apa? Co-insurance tu maksudnya perkongsian bersama. Deductible ni memang kita bayar dahulu, belum apa-apa lagi kita dah bayar dahulu. Co-insurance ni bila dah ada musibah nanti baru dia kira, ataupun dalam kontrak tu dah dikira siap dah berapa peratus insurans tanggung, berapa peratus pemegang polisi tanggung. Okey, so itu perbezaan di antara deductible dengan co-insurance. Seterusnya, yang terakhir, kamu akan tahu macam mana panduan memilih insurans. Yang pertama, kamu kena tahu dulu jumlah perlindungan yang diperlukan. Okey, jangan ambil jumlah perlindungan lebih daripada yang sepatutnya. Sebagai contoh, rumah kamu nak insuranskan kan? Okey, nilai semasa rumah tu RM100,000. Jadi kamu tak perlulah ambil perlindungan insurans sampai RM200,000. Cukup sekadar RM100,000 ataupun kurang daripada nilai itu. Okey.
Jangan bayar lebih lah maksudnya. Kemudian seterusnya kita tengok fahami skop perlindungan terma dan syarat polisi. Maksudnya bila kamu tanda tangan perjanjian kontrak insurans tu, kamu kena tengok terma syarat dia betul-betul, kena baca betul-betul, fahami betul-betul apa yang insurans lindungi, apa yang tidak, berapa peratus yang dilindungi, berapa peratus yang awak kena tanggung sendiri. Jadi awak kena tengok betul-betul lah. Seterusnya, bandingkan kadar premium dan manfaat insurans. Awak kena pandai banding, okey, berapa yang awak bayar dan berapa manfaat yang awak akan terima nanti. Okey, dia berbeza daripada syarikat insurans yang A dengan B tu tak sama, jadi kena banding elok-elok lah. Okay. Seterusnya, yang terakhir, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Contohnya, kalau rumah awak tu berada di tengah pekan kan, dengan bandar, jadi kalau tiada risiko banjir ataupun tanah runtuh, tak perlulah kita beli insurans banjir. Macam tu. Kita tengok, kita beli apa yang perlu dengan kehidupan kita sahaja. Jangan beli yang tak perlu. Okey, buat apa bayar lebih kan? Okey, jadi awak kena pilih insurans betul-betul. Awak tidak jangan terpengaruhi dengan ejen-ejen insurans lah. Maksudnya awak kena tanya betul-betul dulu. Skop dia, terma dia, syarat dia, kadar dia macam mana, manfaat dia macam mana. Kalau berlaku musibah, senang tak nak hubungi dan sebagainya. Okey, ini adalah sedikit asas panduan memilih insurans. Okey, jadi keseluruhan bab yang kita dah cover ataupun yang telah saya bincangkan adalah yang pertama, risiko insurans. Kemudian insurans terbagi kepada dua, insurans hayat dan insurans am. Dalam insurans am tu ada 5 insurans yang utama. Kemudian awak belajar macam mana nak kira premium insurans. Okey, kita ada rumus yang basic dan juga ada jadual kadar yang awak kena tahu macam mana nak guna. Kemudian penyelesaian masalah yang melibatkan deductible dengan co-insurance. Awak kena tahu beza kes deductible dan kes co-insurance. Jadi saya rasa setakat itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Okey, semoga awak boleh fahamlah sedikit tentang insurance. Okey, dengan itu saya doakan semoga awak semua cemerlang dalam Matematik SPM 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.